Okey, saya dah record. Okey, ni dah start record Okey. Okey, berkenaan dengan indikator awesome ni indikator awesome ni. Masa cepat lagi ke? Saya buka satu indikator awesome terus sekejap. Yang ni campur-campur. Saya buat ni sikit. Nak betul tu. Boleh mute kan? Boleh mute kan tak? Siapa yang bercakap tu? Saya tak berapa tahu sangat ni nak guna ni. So saya tak dapat mute. Okey, ni saya nak tunjuk pertama sekali saya nak tunjuk dululah setiap kali saya buka buat discussion ni saya nak tunjuk berkenaan dengan kaedah nak menggunakan trading view lah, sebab ramai yang saya nampak dia orang tak berapa tahu sangat kaedah penggunaan trading view ni sebenarnya. Okey, untuk carta ni apa yang boleh slow down tak suara? Nur Amira boleh mute. Nur Amira saya mute lah terus senang. So Cik Abu punya mute terus Cik Abu. Okey, so macam mana saya kecil ni? Okey. Alright, okey, kembali. Okey, ni saya nak tunjukkan berkenaan dengan indikator awesome indikator awesome. Okey, for info indikator awesome ni dia ada macam yang siapa yang ambil indikator awesome ni saya dah bagi post berkenaan dengan pengenalan dia, lepas tu apa yang apa dia semua kan. Semua saya dah tunjuk dah sebenarnya. Tapi tak apa, ni saya tunjuk lagi sekali. Okey, indikator awesome ni dia terdiri daripada signal berhuruf. Signal huruf. Yang pertama sekali signal dia adalah signal yang EP ni lah. EP, lepas tu signal TP, lepas tu signal hold. Yang ni yang basic sebab untuk indikator awesome ni saya memang tak letakkan banyak. Saya letakkan untuk apa-apa yang penting sahaja. Saya letakkan untuk penggunaan yang paling minimal sebenarnya untuk indikator awesome ni, just untuk dapatkan profit ni tahu masing-masing. So untuk indikator awesome ni yang pertama sekali dia ada EP, signal EP. Lepas tu dia ada signal hold yang ada warna biru, titik biru ni. Yang ni bukan parabolik SAR tau. Ini adalah signal untuk hold, H. Signal hold. Lepas tu dia ada signal untuk TP. Dia mudah sahaja sebenarnya. Dia ada EP, ada hold, ada TP. Itu basic. Itu basic kepada indikator awesome. Kalau ayo, boleh. Tuan Abu, sekarang Tuan Abu stock screener je ke? Macam mana? Tuan Abu dekat screen yang Tuan Abu share adalah stock screener. Stock screener? Oh ya ke? Tak nampak saya punya chart ni? Tak. Macam mana? Tak nampak apa Tuan Abu, tak nampak apa, tak nampak muka Tuan Abu je. Oh ya ke? Oh, sekejap. Baik, beritahu. Tadi saya dah share dah ni. Saya share lagi sekali. Okey, nampak tak? So sekarang ni nampak apa dekat screen? Kosong Tuan Abu, kosong. Okay, saya share lagi sekali Stop share. Okey. Saya dah stop sharing. Share screen. Okey, nampak? Baru nampak. Okey. So kalau ada baru nampak. So kalau ada nampak. Boleh ni boleh
boleh apa? Boleh bagi tahu lah. Kalau ada apa-apa nak tanya ke apa ke, boleh tanya terus tau. Tak apa, tak payah. Boleh stop saya sekejap. Okey, saya ulang balik. Okey, yang pertama sekali untuk indikator awesome ni. Indikator awesome ni dia terdiri daripada EP, hole, H untuk hole dan TP. Ni dia memang basic penggunaan dia EP, hole dan TP. Itu yang dia punya ni lah, dia punya basic lah. Sebab itu yang orang selalu tanya pun itulah, EP, hole, TP. Kan? Okay, so ini basic dia lah untuk penggunaan indikator awesome. And then dalam indikator awesome ni saya ada letakkan mengganggu lah, siapa punya suara Rasa Nahat KL. banyak sangat, saya tak tahu, memang satu saya nak check sebenarnya kalau ni. Baiklah. Okey, tak apa, dah senyap. Okey, so yang pertama sekali ada EP, ada hole, ada TP. Okey, yang kedua dia ada zone Dia ada dua zone sebenarnya. Satu zone lemang. Ini dinamakan zone lemang. Lepas tu dia ada zone untuk uptrend. Ini adalah zone uptrend. Okey, fungsi zone lemang ni dengan zone uptrend ni adalah untuk kita detect lokasi mana yang counter kira sedang aktif. Itu penggunaan untuk zone uptrend dengan zone lemang. Okey, kalau kita perhatikan dia tak semestinya apa yang ada EP tu dia akan naik tu. Ada juga EP yang tak naik sebenarnya. Jadi kebiasaannya kalau EP tak naik tu dia tidak mencapai zone lemang dan tidak mencapai zone uptrend. Itu sebab dia tak naik. And then yang ketiga dia ada line hijau. For info, line hijau ni dia adalah line EMA 100. Okay, dia line EMA 100 yang mana bila berada di atas line hijau, counter consider sebagai uptrend, dia bullish. Bila dia berada di bawah line hijau, dia downtrend. Kalau kita tengok, ini contohlah, ini contoh untuk counter Jatiasa. So kalau berada di bawah line hijau dan line hijau dia condong ke bawah, dia adalah dalam situasi bearish lah ataupun downtrend. Kalau line hijau dia start mendatar dan naik ke atas, dia dalam keadaan bullish ataupun uptrend, dia naik ke atas. So itu fungsi line hijau sebenarnya. Dan untuk penggunaan indikator awesome ni, SOP dia tidak melibatkan line hijau. Yang line hijau ni dia adalah untuk SOP super senang, untuk indikator OSC. Sebab untuk indikator awesome ni dia adalah bullish detector. Bullish detector ni maksudnya dia akan detect dekat mana kawasan yang bullish. Tak kisah sama ada dia sedang downtrend ataupun sedang uptrend. Contoh kalau kita tengok macam ni kan. Dia sedang downtrend tapi ada uptrend sikit. Dia boleh detect juga. Dia boleh detect juga untuk kenaikan. Tapi yang ni SMTM lah. Si money take money lah kalau macam ni. Kita tak boleh nak swing lah. Sorry Abu. Suara tak clear. Suara tak clear Ya. Yang pink ke atau yang hijau? Halo. Perfect tu Abu, perfect. Dengar okey clear Clear tu Abu, clear. Dia memang kena pakai inilah, kena pakai headphone lah senang. Okey, so apa tadi saya cerita pasal
indikator awesome berkenaan dengan zone uptrend dengan zone lemah. Yang mendata ni dipanggil zone lemah. Yang menegak ni kita panggil zone uptrend. Ini saya namakan lah. Sebenarnya kalau nak tahu zone lemah ni, ini adalah Bollinger Band sebenarnya. Bollinger Band dengan standard deviation 1 dan 2. Alamak. Bollinger Band standard deviation 1 sebagai dia punya lower band. Bollinger Band standard deviation 2 sebagai dia punya upper band. So memang kebiasaannya kalau penggunaan teknik indikator Bollinger Band, dia ada satu lagi, dia adalah median. Median tu adalah MA20. Tapi yang tu saya tak masukkan lah, sebab untuk penggunaan kaedah indikator awesome ni kita cuma gunakan dia punya upper band standard deviation 1 dengan upper band standard deviation 2 sebagai kita punya zone lemah kita. Okey, lepas tu dia ada zone uptrend. Zone uptrend ni terbahagi kepada line purple. Okey, line purple. Line purple ni dia memang single. Dia tidak akan ada dia tidak akan ada macam zone hijau ni. Ataupun zone biru ataupun zone coklat, banyak. Dia biasanya satu je dia keluar. Kalau ada dua pun dua sahaja. Itu memang maksimum dia lah. Okey, untuk zone uptrend ni dia ada purple sebagai permulaan kepada kenaikan. Lepas tu dia ada warna hijau. Warna hijau ni sebagai counter yang sedang menaik lah. Sedang bullish. Lepas tu dia ada zone coklat. Zone coklat ni adalah zone di mana counter dia sedang retrace. Zone coklat ni counter dia sedang retrace. Tapi ada juga yang naik sebenarnya. Kalau kita tengok ada satu contoh counter Opcom tak silap. Dia ada counter Opcom dia punya coklat tapi dia dah overlap dengan biru. Okey, tak apa. So dia ada, kita pergi balik pada Jatiasa. Khairul tak boleh mute kan? Tak boleh saya. Tak boleh. Oh, saya je. Okey, tak apa. Alright, so sekarang ni saya dah tambah satu lagi zone biru. Dia ada zone coklat, zone hijau, zone coklat retrace, zone hijau untuk bullish, zone coklat untuk retrace, lepas tu zone biru. Zone biru ni adalah tambahan. Zone biru ni sebenarnya ada zone yang mana counter sedang sangat aktif, yang mana volume dia besar. Kalau kita tengok pada zone biru ni, memang dia punya volume dia memang tengah naik. Memang tengah tinggi. Kalau tengok kalau perhatikan. Sebab yang ni saya memang ambil PVA lah. Price volume action punya kriteria. So untuk counter ni memang dia akan up tinggi. Cumanya kita ambil dia dah tinggi lah. Kalau kita ambil warna biru ni. Kalau yang terbaik sekali, kalau kita nak swing yang mana swing yang tak lama lah sebenarnya. Kita akan ambil dia apabila counter tu berada di EP, dia pecah sahaja EP. Itu SOP lah. Dia pecah EP candle, baru kita ambil. Itu kaedah dia. Okay, so far clear apa yang saya terangkan? Okay, saya dah terangkan pasal EP, signal H untuk hold dengan signal TP, and then saya dah terangkan berkenaan dengan zone lemah, zone uptrend. Zone uptrend ada 4 color purple, color ungu, color hijau, coklat dengan biru yang saya baru upgrade. Okay, and then ada support dengan resistance yang dekat sini ni. Ini sebenarnya adalah support and resistance bagi gun chart. Siapa yang dah biasa pakai gun chart dia tahulah dia punya support dengan resistance yang ni.
Kalau tanya saya lagi prefer pakai gancat yang saya tampal dekat dinding sebenarnya. Yang tu lagi mudah ikut kebiasaan orang lah. Macam ni macam kalau saya susah sikit nak baca sebab saya tak nampak. Kalau gancat yang saya tampal ni saya dah nampak dah. Dia berpusing. Dia punya bacaan dia berpusing, jadi mudah sikit untuk saya faham lah. Tapi boleh je kalau nak guna yang ni pun. Kalau kita nak tengok cepat-cepat kan, so kita boleh nampak lah. Dekat mana harga dia apa semua. Yang ni terbaik kalau kita guna FCPO Yang ni FCPO. Sebab FCPO ni dia punya nilai dia entah berapa banyak kan. Dia bukan harga kosong poin berapa lah, RM1 lebih, RM2 lebih. Apa nilai dia tak kudu-kudu. Saya tak masuk FCPO, so saya tak pasti sangat. Jadi kalau untuk FCPO ni sesuai pakaian ni lah. Kalau pakai gancat memang tak boleh lah kalau FCPO. Sebab gancat ni dia punya bacaan dia limited. Okey, saya rasa untuk penerangan berkenaan dengan indikator awesome ni saya dah clear. Sebab saya ambil ni sebenarnya daripada ni je. Daripada kalau yang saya biasa bagi kan. Yang biasa saya bagi dalam penerangan yang saya bagi pada yang ambil indikator kan, pengenalan dan informasi indikator awesome apa semua tu kan. So itulah yang saya terangkan sebenarnya. And then saya terangkan berkenaan dengan SOP awesome. SOP awesome. So kalau kita tengok SOP awesome sangat mudah sebenarnya. Dan dia adalah kesinambungan daripada SOP super senang. Yang mana SOP super senang yang menjadi akan masuk ke dalam SOP awesome. Yang mana SOP super senang yang tak jadi takkan masuk ke dalam SOP awesome. Okay, kalau kita tengok pada SOP awesome SOP awesome kita kena tengok ada EP dulu ada EP. Ada signal EP keluar. Nampak tak signal EP ni yang saya tunjukkan dekat skrin ni? Nampak. Okey nampak okey. Signal EP ni okey bila EP keluar okey biasanya EP keluar dia akan keluar EP saja. EP ni maksud dia counter ni dah start nak naik lah. Dia sebenarnya kalau EP keluar ni dia bukannya keluar masa dekat sini tau. Yang kebiasaannya dia akan keluar bila dia dah naik sikit lah. Dia naik sikit dia akan keluar EP. Jadi untuk SOP awesome kita sebenarnya kita abaikan dulu kenaikan ni. Kalau ikutkan, rugilah kita tak ambil dia kan, dia punya kenaikan. Tapi cuba tengok kat sebelah ni. Bila kita ambil, contoh kita beli, petang kita beli, besok turun lagi kan. Kita dah rugi dah sebenarnya. Patutnya kita ambil dekat bawah. Jadi dekat situ yang dia punya SOP yang saya letakkan, kita kena ambil apabila candle sebelah dia dia memecah harga tutup untuk candle EP harga tutup. Tu pasal saya selalu buat macam ni. Tanda. Mute. Tolong mute kan siapa yang cakap. Okey. Boleh nampak. Si Zaidi si Z. Tolong mute Yang lain please lah off mic. Off mic. Okey, baru saya nampak ada bila bercakap ni ada dia akan tulis siapa yang bercakap. Alright. Okey, untuk SOP awesome kita akan beli selepas dia memecah. Dia memecah ni dia ada banyak cara tau sebenarnya untuk dia memecah signal EP ni. Ada yang dia gap up. Sebenarnya saya tak berapa prefer sangat kalau counter yang dia pecah dia gap up macam ni. Yang ni sebenarnya agak bahaya. Sebab apa? Kebiasaannya yang saya nampak kalau counter tu dia belum betul-betul aktif dia lepas pecah dia akan turun balik tau. Bila dia pecah je, ada contoh tak dekat sini? Dia pecah dia turun balik. Dia contoh macam ni lah. Kalau dia pecah dia EP EP dia gap up. Pagi dia gap up, dia naik sikit, lepas tu dia turun. Kebiasaannya dia macam tu. Kalau dia gap up, itu pasal kadang-kadang bahaya. Kalau kita tengok, kalau kita katalah kita ambil petang,
Petang kita tengok candle EP, kita tak tahan, kita tak nak tunggu, kita beli je. Bila kita beli sahaja, besok dia gap up. Terbaik sekali kalau gap up ni kita jual je terus sebenarnya. Kita ambil je terus SMTM je. Si money take money, dia naik ke dia tak naik ke, lepas tu itu belakang kira lah. Yang penting kita dah ambil kita punya profit dulu. So yang ni saya tunjukkan yang macam mana kalau dia naik lah. Okey, ambil contoh. Okay, kita ambil contoh yang ni lah. Ini kita ambil contoh yang dah jadi lah. Kita ambil contoh yang dah jadi ni memanglah senang kan. Sebab benda kita dah nampak dah. Tapi tak apalah. Ini kita sebagai pembelajaran. Okey, bila dia dah pecah EP, baru kita beli. Kalau yang dia turun dari bawah tu yang terbaik tu. Okey, lepas tu ada persoalan. Kalau macam ni, macam ni kita nak ambil. So kita ambil yang ni, EP yang ni. Kalau katalah kita cuma berada dekat sini sahaja. Kalau kita berada dekat sini, kan, dia dah turun ke bawah. So macam mana kita nak ambil? Adakah kita nak beli kat sini? Nak beli sini boleh juga, tak ada masalah. Tapi takut dia turun lagi bawah sebab masa depan kita tak tahu. Jadi yang terbaik sekali SOP dia, kita letak dekat candle EP yang dah ada EP ni. Jadi once dia pecah sahaja candle EP, kita dah boleh beli. Macam contoh dekat sini kan. Dia turun EP kat sini. Kan? Ini naik ni. Naik ni memang dia dah ada EP, nak beli pun boleh. Bukan salah pun sebenarnya. Ini SOP ni untuk kita ikutilah. Kalau kita tak ikut, tak kisah pun, tak ada masalah. Cumanya risiko lah kan. Kalau kita boleh tanggung risiko untuk dia turun ke, tak ada masalah. Okey, macam ni terus kita beli bila dia pecah EP, terus kita beli. Ataupun nak tunggu petang pun tak ada masalah. Kita walaupun dia dah TP dekat sini kan, walaupun dia dah TP dekat sini, kita tunggu dia EP kan, tapi tak ada masalah. Kalau kita tengok dia ada EP, dia pecah EP yang sebelumnya. Yang penting dia pecah EP sebelumnya. Bila dia pecah EP sebelumnya, kita dah boleh ambil dah. Okey, bila kita dah ambil tu, and then dia ada H. H ni sebagai signal lah, sebagai signal untuk kita hold lah. Kalau macam ni, dalam situasi macam ni kan, orang tanya, ni tak ada H macam mana? Ini up to you. Nak jual pun boleh, tak nak jual pun tak apa. Kalau nak selamat, jual. Ni kalau ambil daripada sini, dah profit kan. Untuk selamatkan profit, mungkin kita boleh jual dulu. Kalau jual, lepas tu kalau dia naik balik, kita boleh beli balik. Tapi kalau tak nak pun, kalau rasa dia masih lagi berada dalam zon lemang ni, dia selamat, jadi tak payah jual dulu. Okey, untuk TP pula saya tunjuk macam mana kita TP. Kalau ada apa-apa persoalan boleh ni tau, boleh tanya, tak ada masalah. Okey, untuk TP TP ni dia kita boleh TP dalam 3 situasi. Yang pertama sekali situasi di mana dia keluar zon coklat. Zon coklat ni. Zon coklat ni kita boleh TP sebenarnya. Kalau kata kita rasa dah cukup profit kita kan, tengok zon coklat keluar je kita TP lah. Okey, lepas tu yang kedua, bila candle dia memecah lower band, candle memecah lower band. Ini lower band. Yang ni kalau dah pecah lower band ni, dia biasa kalau dah pecah lower band ni dia tak selamat lah. Kebiasaannya. Dia pecah je lower band, dia tak selamat. Kalau dia pecah upper band, dia naik ni kan, dia pecah upper band, still boleh selamat lagi. Tapi once dia pecah je lower band ni, kebiasaannya memang dia tak selamat. Dalam kes nampak ni, walaupun dia dah pecah, dia up kan, tapi dia turun balik. Dia turun balik. Yang ni pun dah masuk dalam zon coklat lagi. Zon coklat lagi, lepas tu dia dah pecah dia punya signal, dia punya lower band, and then ada TP lagi. So yang ni better kita TP lah. And then cara kedua, kalau kita nak tengok ini saya dah tunjuk macam mana cara TP. Yang pertama sekali coklat, zon coklat. Yang kedua dia pecah lower band. Kalau candle dia bobos ke lower band dia cross down lower band, kita dah boleh TP dah. And then yang ketiga, kalau keluar signal TP. Ini keluar signal TP ni, kita TP je lah. Okay. Kalau kita nak check sebenarnya untuk indikator awesome ni, dia tidak
tidak ada hubung kait dengan time frame. Time frame dia kita boleh ambil apa-apa time frame pun. Kita boleh ambil time frame 4 hours, ya. Kita boleh ambil time frame 2 hours. Boleh, tak ada masalah. Ikut kita mana yang kita nak sebenarnya. Kalau kita ambil time frame, tapi kena pasti kalau time frame lagi kecil, time frame lagi banyak dia punya fake signal. Kadang-kadang dia dah suruh TP, tiba-tiba naik balik lah apalah kan. Dia memang itu memang normal macam mana kan, dia dah TP lepas tu dia up balik. Itu pasal kalau kita nak check sama ada kita tengok day time frame ataupun 4 hours ataupun weekly. Yang kalau tanya saya time frame yang mana yang paling optimum optimum bagi saya 4 hours. 4 hours ni sangat optimum sebenarnya. Kalau kita nak EP TP kan, kita tengok 4 hours ni memang kira terbaik lah sebenarnya. Sebab 4 hours ni dia tak cepat dan tak lambat. Dia tak ada, kalau kita nak EP pun kita boleh EP, kita boleh masuk lebih awal sikit. Lepas kalau kita nak TP pun kita boleh TP lebih awal sikit. Tapi kalau kita nak pakai one day pun still okay lagi. Macam untuk hala 7 one day dengan weekly One day dengan weekly ini untuk hala 7. Kita tengok counter tu macam mana untuk weekly dengan day. Dia arah dia mana arah dia naik ke arah dia turun. Tapi untuk kira sharp entry kita pakai 4 hours. Sharp entry ni saya bagi tahu dah, sharp entry ni sebenarnya memang agak sukar. Benda kita dah habis kita boleh cerita, oh patutnya aku masuk dekat sini, patutnya aku masuk dekat situ. Tapi bila benda tengah jalan kita susah nak detect sebenarnya. Kalau kita masuk dekat sini kan EP tiba-tiba dia turun. Kan? Jadi dekat situ yang penggunaan SOP. Contohlah kita ambil dekat sini kan. Nampak ni. EP. Tak pecah ni jangan beli. Nampak dia turun kan. Kalau nak beli sini boleh tapi kita yakin ke dia tak turun lagi. Sebab kita masa depan kita tak tahu. Jadi the best thing kita beli dekat sini. Dia dah pecah beli pun turun juga nampak. Yang ni memang kira consider dah tak kuat. Sebab apa tak kuat? Tengoklah mana ada zone. Sini memang tak ada zone. Kalau ikutkan tak ada zone ni, kalau saya tak beli lah kalau tak ada zone macam ni. Sebab kalau beli ni kita 50-50. Dia boleh naik, dia boleh turun. Nampak suka-suka hati dia naik. Seronok lah kita kan. Suka-suka hati dia naik, suka-suka hati dia turun. Jadi ini kita tidak ada kepastian. Sebab kita nak main saham ni kita kena bukan main lah kita nak bersaham ni kita kena kita kena firm. Maksudnya kita kena ada kita pakai teknik apa yang kita guna. Kita bukan teknik yang cacah merbah, kita kena ada teknik kita. Macam ni yang untuk indicator awesome ni memang teknik dia insya-Allah sesuai lah untuk setakat ni. Ini yang nampak yang terbaik lah. Untuk kita guna untuk kita dapat profit yang mudah. Okay. Alright. Ada apa-apa persoalan setakat ni? Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya tak ada masalah. Okey, kalau tak ada sorry tuan. Ya brother. Encik Kamaluddin. Tuan saya tanya apa dia sekarang macam tuan ada apa alert untuk EW LL dengan L kan? Okey. Tak tahulah kalau memang tak boleh ke buat alert untuk EP. Okey, sebenarnya EP punya alert ni dia macam apa saya nak cakap dia agak kurang tepat sebenarnya. Dia boleh tapi ketepatan dia tu tak macam signal ABT2 sebenarnya. Dia punya ketepatan tu kurang daripada 70% atau 60% macam tu je. Jadi dia tak ada banyak. Cumanya bolehlah nanti saya sekarang ni saya masih lagi backtest mana-mana screener yang saya buat sebenarnya. Banyak saya buat untuk awesome ni sebenarnya. Untuk awesome punya screener. Cumanya saya belum ni lagi lah. Saya belum buat betul-betul lagi untuk alert untuk ni. Kalau buat yang ni dapat memang insya-Allah lah, memang memudahkan sangatlah sebenarnya.
Kalau Tuan Tapi Abu boleh buat yang EP sekali dengan zone kan. betul. Memang. Memang saya cadang, saya nak buat macam mana tahu? Yang pertama sekali keluar sini. Kalau kau perhatikan, anda semua perhatikan, sebenarnya tak ada signifikan sangat pun dengan signal EP dengan zone uptrend purple kan. Dia sebenarnya tak berapa signifikan sangat. Kalau kita nak profit yang tinggi lah. Dia yang signifikannya bila dia dah lepas first zone uptrend ni. Dia lepas hijau yang pertama dia dah keluar coklat. Dia dah keluar coklat. Lepas dia dah keluar coklat tu lah baru dia akan naik tinggi. Itu sebab bila saya duk kaji tu yang saya keluarkan. Saya keluarkan zone biru ni. Sebab saya nampak macam mana kan dia naik bukan tak naik. Maknanya bukan senang cakap kalau kita duk masuk saham kan, dia kata nak swing kan. Tapi swing turun. Kejap swing turun. Swing turun kan. Yang ni swing kita tunggu, kita tak kisah, kita tunggu. Dia akan naik. Tak kisahlah kan. Walaupun berapa lama, as long as dia boleh naik, still okay lah. Cuma kalau yang terbaik sekali kita dapat yang macam ni lah kan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Kita ambil 7 hari je kita dah profit banyak dah. Memanglah kita beli masa tu tinggi lah kan. Kita beli dah tinggi tapi kita dapat profit yang lebih tinggi berbanding dengan kita ambil yang ni. EP kita masuk EP kan, ikut SOP 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Okey, untung banyak kan. 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari, 13 hari, 14 hari, 15 hari. 15 hari kita ambil. Yang ini kita ambil berapa hari je? Kita ambil 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari je. Maknanya kita dapat profit yang lebih tinggi dalam tempoh yang lebih pendek. Itu yang saya maksudkan lah. Tapi okay, still okay as long as profit, betul tak? Kalau kita boleh untung tak ada masalah apa sebenarnya. Walaupun kita terpaksa tunggu lama sikit kan. Memanglah saham ni nak dapatkan seriously, kalau yang nak dapatkan macam terus masuk terus untung tu memang sebenarnya agak sukar lah sebenarnya. Okey, ada apa-apa persoalan setakat ni? Okey, akan datang insya-Allah lah. Saya sekarang ni saya masih lagi mencuba untuk buatkan satu buatkan satu garis yang atas EP ni. Maknanya dia akan auto keluar. Bila dia keluar EP je dia keluar garis ni dan dia tulis untuk validity awesome. Ini saya try lah ni tapi belum menjadi lagi lah sebenarnya. Saya sedang usahakan lah. Tapi tak apa, yang ni tak penting sangat pun. As long as dia dah nampak EP ni kita dah tahu dah kan. Okey, ini whole TP support resistance, line hijau. Okey, semua saya dah terangkan kot. Okey, saya pergi ke setting ya. Ramai tak tahu settingnya tau. Dia setting ni kita boleh aktifkan, kita boleh passifkan. Kita boleh tick, boleh untick ya. Kalau kita untick dia tak nampak lah. Dia tak nampak. Betul. Kalau kita tick kan dia ada lah. So yang ni untuk ni lah, untuk indikator awesome lah indikator awesome yang ini. Kalau yang pro ni sebenarnya yang ni bukan pro ni. Ada ramai tanya kata ni pro ni kalau kita ambil TradingView Pro ke? Bukan. Dia bukan pasal ambil TradingView Pro dapat pro tak. Yang ni pro ni sebenarnya dia adalah saya letakkan, kalau awesome yang ni adalah awesome basic lah sebenarnya kan. Ni awesome basic. Yang pro ni sebenarnya dia bukan pro pun. Yang ni sebenarnya semua ni adalah ada dalam indikator OIC sebenarnya. Ini semua OIC saya adopt je dalam indikator awesome. Saya just letak dekat sini je sebenarnya. Jadi kalau katalah apa dia? Apa dia? Tak dengar? Dia kalau lupa buat dia. Kita mute tu, Cik Abu. Abu. Dekat mute. Dekat mute. Okey. Kan dia ada nak tanya ke apa ke? Dia maaf lah ya, yang mana-mana tak
tak ada nak bertanya tu, off lah dulu mic dengan mengunyah. Arif Azhar. Tolong mute Tuan Abu, mute-kan dia orang, Tuan Abu. Mute kan. Arif Azhar. Saya nak mencari nama. Dekat Arif Azhar tu, Mana sebelah kanan nak atas. Arif Azhar sekejap. Dah mute dah. Ada mute. Okey. Okey, okey. Tengok ni kalau kita ambil contoh lah macam ni kan. Kita ambil contoh EP Okey, satu lagi saya nak terang berkaitan dengan bawah line hijau dengan atas line hijau. Kenapa saya letakkan line hijau ni? Kalau ikutkan line hijau ni tak ada pun tak apa, tapi saya letakkan juga sebab ini sebagai orang kata apa, garis pemisah antara uptrend dengan downtrend. Inilah garisan dia. For info sebenarnya garisan line hijau ni dia sebenarnya adalah line EMA 100 dan dia juga adalah line bagi indikator OSC Smart Money. Kalau tengok indikator OSC Smart Money, indikator OSC Smart Money. Okey, indikator OSC Smart Money. Yang ni dia mana line hijau. Kalau ada line hijau dia akan keluar histogram. Jadi histogram ni, line kosong histogram ni dia adalah line hijau sebenarnya. Which is dia stretch kan kat sini. Mana-mana candle pecah line hijau, dia akan nampak histogram kat sini. Okay, yang ni nampak ni. Bila tinggi macam ni, dia akan naik. Si histogram dia pun naik. Ini yang orang kata smart money ni kan. Kalau ada banyak smart money ni. Ini bukan banyak smart money sebenarnya, pembohong je. Ini sebenarnya adalah candle yang memecah line hijau, iaitu EMA 100. Bila pecah EMA 100 dia akan keluar. Kalau dia tak pecah EMA 100 dia tak keluar. Yang ni actually saya adopt daripada MCDX. Yang ni saya adopt daripada MCDX sebenarnya. Kalau MCDX tu kalau tengok dia ada warna merah, dia ada warna kuning, dia ada apa satu lagi warna? Merah, kuning dengan hijau kan. So yang merah tu dia buat sebagai yang saya buat warna hijau ni lah. Sebab saya nampak tak ada signifikan pun yang color-color lain tu. Itu pasal saya tak nak terlampau banyak sangat kan. Saya tak nak nampak smart. So saya buang. Saya ambil yang ini sahaja. Jadi dia nampak clear lah. Kalau kita tengok macam mana. And then saya letakkan line sebenarnya. Yang ni line ni. Yang ni bukan indikator awesome Ini indikator OSC. Ini just tunjuk aja. Jadi bila pecah line ni dia dah aktif lah. Itulah sebab dia kalau macam dia naik sikit ni sebenarnya dia tak ada berapa signifikan sangat. Once dia naik tinggi baru ada signifikan. Pasal saya selalu sebut jangan takut dengan lemang-lemang panjang sebenarnya. Ni lemang panjang ni maksud dia candle-candle yang dah tinggi. Sebab candle dah tinggi ni lah penanda aras kepada counter yang sedang aktif. Bila dia dah tinggi maksud dia bukanlah dia dah tinggi macam ni kita suruh ambil tak. Tunggu dia turun dulu. Kadang-kadang dia turun separuh tiang. Kadang-kadang dia turun sikit. Dia turun naik. Jadi ini kita tak boleh nak tahulah. Tapi yang pastinya bila start candle panjang, dia dah start dah naik. Kalau candle tu masih lagi pendek-pendek kan, itu memang belum lagi lah. Nak ceritanya kalau katalah kita ambil indikator awesome ni, kan? Ambil indikator awesome ni, kita cuma tunggu dulu candle yang dah start nak naik tinggi. Biasa tak naik tinggi ni orang dah wow. Ini counter ni semua dah kompang dah. Jadi bila semua dah kompang kan semua bila-bila semua datang. Dia macam tu lah. Tapi jangan beli dulu, tunggu dia turun. Tapi untuk kes ni dia turun sikit je. Dia turun sikit, nampak dia tak pecah. Dia tak pecah candle, dia tak pecah zone lemang upper band. Dia tak pecah sini lagi, maknanya dia kuat lah. Dia memang very strong. Dia pecah ni dia dah kurang sikit lah. Ni nampak ni line ni zon hijau, yang ni zon merah. Tapi dia dah start masuk biru. Ini dah start biru ni. Tuan Abu minta maaf. Boleh. Yang maksudkan pecah zon lemah tu maksudnya di close bawah yang garisan mid ke? Yang mid BB ni ke? Yang maksudkan pecah tu. Dia kalau dia pecah tu dia pecah ke bawah. Okey, for info line untuk zon lemang ni atas adalah
Atas adalah line untuk upper band Bollinger Band. Untuk upper band. Yang bawah ni pula adalah upper band juga sebenarnya, bukan lower band. Upper band bagi Bollinger Band Standard Deviation 1. Dia sebenarnya kalau yang ini kalau katalah macam apa, senang cakap, bila candle dia start masuk ke dalam envelope ni, dalam zone ni, dia dah start aktif. Selagi dia tak masuk tu, macam mana kan, dia tak masuk ni. Nampak ni apa jadi. Yang ni kan sideways. Adalah bawah zone, bawah daripada line hijau, sideways panjang. Yang ni dia dah start naik. Dia dah start masuk ni. Tapi masih lagi candle ketat-ketat dia. Pendek-pendek je candle kan. Sebab dia tak berapa nak kuat sangat. Volume pun nampak dia, volume memang tak nampak dia. Ini sideways lah saya cakap. Dia tengah zone pengumpulan. Kita kumpul sikit kumpul. Dia start naik tu bila dia ada line purple. Bila dia ada line purple ni, dia dah start lah. Dia dah start aktif lah. Line purple pertama turun balik. Lepas tu kumpul lagi. Okay, line purple kedua naik. Sebelum line purple ada EP. Jadi apa, dekat sini pun actually dia dah start lah. Dia dah start. Bila once keluar je candle panjang macam ni, ni dia dah start aktif lah. Jangan beli dulu, relax dulu, tunggu kan. Tapi kalau nak beli pun tak ada masalah sebenarnya. Kalau nak beli pun boleh beli. Okey. Yang ni dah habis. Okey, saya rasa saya dah clear berkenaan dengan indikator awesome. Ada apa-apa persoalan? Kalau tak ada, saya masuk ni sekejap. Saya masuk penggunaan chart ni sebenarnya. Chart ni ramai tak berapa faham sangat penggunaan dia sebenarnya. Okey, for info, kalau kita tengok dekat sini kan, yang ni yang saya panggil ni, dia button 3 line. 3 line ni, kalau kita nak dark color ke apa ke, kita boleh buat kat sini lah. Dia bagi jadi white color. Lambat dah pula. Jadi white color kalau white color ni cantik sikit nampak. Tapi cuma saya tak berapa ni sekarang, mata pun dah berpinor dah tengok color terang. Jadi saya pakai dark theme. And then drawing plan. Ni drawing plan tau. Drawing plan kita boleh on off kat sini. On off. Okay, and then yang ni adalah time frame. Time frame ni kita boleh starkan dia. Kita starkan time frame ni. Kita boleh letak kat sini. Jadi kalau nak tukar-tukar time frame tak payah kejap-kejap nak on sini, nak leceh. So kita just klik je. Monthly pun ada, weekly pun ada. Kan? So kita boleh pakai yang ni. Senang. Apa lagi? Yang ni satu lagi, yang ni candle lah. Candle ni ada yang Hikin Ashi, Renko apa semua. Tapi untuk indikator OSC, saya gunakan candle biasa sahaja. Saya tak guna Hikin Ashi. Hikin Ashi dia tak nampak dia punya gap tu. Gap tak ada untuk Hikin Ashi. Okey, lepas tu apa lagi? Indicators. Indicators ni lah yang kita nak ambil kita nak ambil invite only script ni. Dalam ni. And then kalau nak ambil lain-lain indikator default semua ada kat sini, just type je MACD, stochastic RSI. Ini saya explain pada yang newbie lah, yang baru berjinak-jinak dengan saham lah. Kalau yang dah expert ni, benda ni memang hujung jari je. Tak payah nak terangkan pun kan. RSI, stochastic RSI, MACD, apa lagi? DMI lah, PVA, CCI, Donchian Channel, Gartner Channel lagi, Bollinger Band, EMA, MA apa semua. Just type kat sini sahaja. Contoh saya bagi MACD. MACD. So keluar MACD. Macam tu lah. So just type. Just klik MACD, yang akan keluar MACD. Sebab saya explain MACD ni sebenarnya bagus sebenarnya. Dia indikator, dia lagging indikator. Tapi indikator yang cantik sebenarnya. Kalau kita tengok MACD dengan yang ni, dia lebih kurang. Nampak tak? Kenaikan, naik.
For info dalam indikator ni untuk zone uptrend, ni saya masukkan juga MACD, RSI, RSI 250, apa lagi? DMI, stochastic RSI. Banyak lagi lah. Saya masukkan untuk apa? Untuk EMA, HMA, semua saya masukkan untuk saya dapatkan ramuan untuk dapatkan benda ni. Itu pasal kalau tengok tempat yang mana naik dia akan naik. Tempat yang mana naik dia akan naik. And then untuk yang line zone hijau, coklat, biru ni pun sama juga. Kalau untuk zone biru ni saya gunakan volume punya ni lah, volume punya indikator. Indikator volume ni yang apa? Yang dia boleh detect kalau counter tu tengah nak naik. Cumanya ni buy high sell higher ni saya beritahu lah, ini agak berisiko lah. Ni memang berisiko sebab kita dah ambil counter yang dah tinggi. Instead of kita boleh ambil dia dekat harga berapa? Contohnya harga dekat harga 65 sen. Kita dah ambil dia dekat harga, kalau dia start keluar kat sini, kita dah ambil harga 75 sen. Kita dah rugi 10 sen dah. Kita dah rugi 10 sen. Kalau kita ambil kat sini lagi tinggi, kalau kita ambil kat sini lagi tinggi. 88 sen. Tapi buy high sell higher. Yang ni nak tunggu lama ni. Nak tunggu lama untuk dapatkan kenaikan yang lebih tinggi sebenarnya. Kalau ikutkan kenaikan kat sini lebih tinggi dan dalam tempoh yang lebih pendek. Okay. So ada apa-apa persoalan lagi berkenaan dengan indikator awesome? Saya explain awesome saja sebab saya nak fokus pada awesome dan saya nak fokus pada SOP awesome. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya. Okey, satu lagi, sorry. Kalau ada soalan boleh tulis, boleh tanya. Ini saya terangkan berkenaan dengan ni, indikator template ni. Template ni sangat penting sebenarnya, template ni. Template ni sebenarnya untuk memudahkan kita. Kalau untuk free TV dia boleh buat satu template sahaja. Pergi klik kat sini. Macam ni contoh kita dah buka awesome, kita buka apa lagi RSI ke, MACD ke apa kan. Ataupun kalau indikator OSC ada 3, ada 5, kita buka 3. Kalau yang free lah. Kita boleh save kat sini. Kita pergi sini, kita save indikator. Save as. Kita save lah, kita tulis apa-apa nama. Tapi untuk Pro, untuk Pro Plus, untuk Pro cukup lah. Untuk Pro kita boleh buat 10, 20, 1000 boleh. Dia punya template. Tak payahlah banyak-banyak kan. Yang untuk ni. Kita just buat beberapa pun dah cukup dah. Okay. So saya rasa itu sajalah untuk saya punya penerangan berkenaan dengan indikator awesome. Ada apa-apa soalan tak? Ini pun dah pukul 11, 1 jam lah. Saya rasa cukup kot. Okay, tak ada apa-apa soalan Semua faham Tahu. Ya. Tahu. Ya. Yakin. Lagi. Apa dia? Saya nak tanya sikit. Okey. Apa kriteria bila line purple ni keluar? Okey. Kan? Apa kriteria yang menyebabkan dia ni keluar? Macam mana? Okey. Jadi ada untuk purple kan? Nur Aziza, tutup. Nur Aziza. Ta'ala wali asyhadu an la ilaha illallah alhamdulillah ta'ala amin. Okey, boleh kot. Okey. Line purple tu. Okey. Yang line purple tu, apa kriteria yang menyebabkan line purple tu timbul? Okey, dia sebenarnya macam ni untuk line purple, untuk line coklat, untuk line hijau, apa semua ni. Sebenarnya saya buat macam-macam indikator sebenarnya yang saya masukkan. For info macam untuk line purple ni saya masukkan RSI 250. RSI 250 RSI 14. Lepas tu saya masukkan stochastic. Saya masukkan lagi MACD.
Saya masukkan atas EMA 100. Pasal kalau tengok kalau dia nampak kat kawasan hitam. Tengah duduk kalau bawah daripada line ni belah mak. Duk orang tengok duk kat depan ni tadi. Oh dia ni. Line hijau. Pasien. Tolong mute ni. Tak kita. Kalau bawah daripada line hijau ni, dia tak keluar ni. Kalau close dia tak keluar purple tu lagi. Kalau close candle, kalau bawah line hijau dia tak keluar. Bila harga di hijau dia akan keluar purple. Bila atas line hijau boleh keluar purple. Kalau perhatikan memang tak keluar. Sebab kalau saya buatlah bawah line hijau keluar purple, berlambat-lambat keluar line hijau sini. Semua keluar line hijau. Sebab apa? Sebab for info line hijau line purple ni. For info pasal line purple ni kira counter tu dia sedang memulakan kenaikan. Dia tengah mulakan kenaikan. Dia kadang-kadang dia orang ni pandai. Dia just macam apa? Dia bagi trick je tau. Dia trick je. Dia nak naik je, orang nampak je macam tu kan, orang terus beli. Kita kena turun. Itu sebab saya tak buat. Itu pasal penting line hijau ni sebenarnya. Atas line hijau dia baru dia akan naik. Kalau bawah line hijau ni memang kena main aja. Kebiasaannya lah. Memang kalau dapat betul-betul yang bawah line hijau tu dia naik tinggi tu, yang pertama sekali kalau kita tengok dia punya candle lemah merah. Candle merah panjang-panjang. Dia turun daripada bawah, dia turun ke bawah line hijau. Itu memang ada possibility bila dia naik nanti dia memang naik terus laju. And then kedua, kalau bawah line hijau tu dia keluar, dia turun dengan cepat dan banyak gap. Itu yang berdasarkan saya punya pengalaman lah. Bila banyak sangat gap dekat candle merah bawah line hijau tu, memang dia macam counter ni, dia macam memang dia akan cepat naik tau. Dia akan segera naik untuk tutup gap. Tu pasal yang kalau ada seorang tu, siapa tu yang Rimba Raja. Terima kasih Tuan Abu. Alright. Pasal macam Rimba Raja tu, dia biasa bagi counter yang bawah line hijau. Dia memang dia pandai detect untuk counter bawah line hijau. Bawah line hijau tu memang saya tengok dia punya counter tu dia bagi tu memang semua cepat naik. Lepas tu ditambah dengan teori gap kan. So memang dia akan cepat tutup gap tu. Bagus juga macam tu sebenarnya. Cumanya agak berisiko lah. Sebab kita tak tahu kemungkinan dia akan turun lagi ke apa kan. Tapi itulah main bersaham ni memang risiko itu je kan. Kalau tak nak risiko kena masuk ASB ya. Okey, ada apa-apa lagi persoalan? Kalau tak ada, saya rasa cukup kot untuk malam ni. Untuk penerangan. And then sekejap kan. Cik Arul, macam mana kita nak stopkan video tadi ya? Cik Abu nak record Dah record stop kan? Record ke? Nak stop record. Abu? Ya, saya nak stop record. So record tu sebelah tu cuba Tuan Abu tekan record tu. Dia stop share. Mana saya punya? Sebelah share screen bawah tu ada record. Okay, new share, chat, security, stop video. Reaction dengan share. Share kot. Ada share, ada sekejap saya check new share ni, saya dah tak share lagi, saya stop share lah. Stop share. Okay, saya stop record dulu. Stop record. Stop video. Bawah dekat share screen tadi. Share screen. Bawah sekali tadi tu. Tuan Abu punya screen bawah. Ada apa? Ada record. Betul tak? Ada record button. Pause record. Okay, stop recording. Alright. Okay.